Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah sekali ini disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Nazri mengenai nak taat perintah Allah, 5 perkara perlu kita berubah. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma Nabi sallallahu alaihi wasallam khatam Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jadatina wa jadatikum. Ila arwahil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syahadu billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ya rabbi fa'ala nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafirin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rawahu Imam Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Imam, Tuan Haji, Puan Hajah, Tuan dan Puan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati, diberkati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahana bila izinnya pada malam yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat sama-sama kita dipertemukan, dapat sama-sama kita berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah memurniakan keampunan, memurniakan kebaikan, memurniakan kerahmatan kepada kita sepanjang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga seterusnya Allah terus mencahayakan keimanannya dan hidayahnya kepada diri kita masing-masing, ya. Semoga kita terus istiqamah di dalam mentaati dan juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk amalan fardu maupun amalan yang disunatkan, untuk sama-sama kita melaksanakannya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat sama-sama beriktikaf sebentar di masjid antara maghrib isya ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah taala alaihi menyebutkan bahawa barang siapa berada dalam majlis-majlis zikir, iaitu majlis-majlis memperingati Allah, ketika dia datang ke majlis itu dia membawa dosa yang cukup banyak. Seperti Imam Ghazali, dia datang ke majlis itu dari rumah, dia datang ke masjid dengan membawa dosa yang begitu banyak. Dia kata bergunung-gunung dosa yang dibawa, berbukit-bukit dosa yang kita bawa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masa kita hadir dalam majlis ilmu, ya, selesai saja dari majlis ilmu itu kita balik, maka kata Imam Ghazali, tiada satu pun dosa yang kekal pada jasad kita, melainkan telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab daripada kita hadir atau kita duduk di dalam majlis-majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tak mau, ya, kita kena memperakui bahawa inilah kehebatan, inilah kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa senang datang, dosa senang pergi, ya. Dosa senang datang, dosa senang pergi.
Ya, dan Allah begitu mudah nak mengampunkan dosa kita. Ya, itu sebab Allah Taala sebut dalam Quran, kalau kita ada dosa jangan simpan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ya, Allah kata kalau kamu ada buat sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun sesuatu yang kamu buat itu menginyai diri kamu sendiri. Dan bila kita buat dosa, kita menginyai diri sendiri, sebab besok kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti khutbah Jumaat 3 hari yang lepas, cerita pasal dah lupa dah. Cerita pasal hari yang dinantikan, betul? Ya, betul lah. Kalau kata pasal macam khutbah lain kita tahu. Sama tak? Ya, kan? Hari yang dinantikan. Apakah hari yang dinantikan tu? Hari kiamat. Betul? Semua orang nanti hari itu, walaupun tak berapa nampak macam kita menantilah. Kan? Kita sebab tak berapa nampak menanti hari kiamat itu sebab apa? Sebab penghubung antara kita dengan akhirat itu adalah kematian. Itu yang kita tak nak. Mati je kita tak mau, kan? Kalau boleh kita nak ke akhirat, tapi tanpa mati, kan? Semua orang nak masuk syurga, tapi tak nak mati, kan? Kalau kita tak nak mati, mana kita boleh sampai ke akhirat? Sebab mati itulah sebagai penyebab kepada kita sampai kepada alam akhirat, kan? Ya, tanpa mati kita takkan sampai dalam itu, kan? Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita lihat, kita untuk jadi umat Muhammad, ya. Allah kata, mana kalau kita ada dosa, mintalah taubat. Apalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak amalan, banyak perbuatan yang kita buat daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengampunkan dosa. Sebagai contoh, kita berjalan daripada rumah tadi ke masjid, Allah hapus berapa banyak dosa kita tanpa kita sedari, okey? Sampai ke masjid, kita niat duduk iktikaf sekali, Allah hapus dosa. Tadi kita lepas sembahyang, kita istighfar 3 kali, Allah hapus dosa. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah hapus dosa. Kita baca ayat kursi, Allah hapus dosa. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 penuhkan dengan 100 kali, Allah hapus semua dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan. Mudah tak hapus dosa? Mudah. Solat tadi pun kita sembahyang maghrib, Allah dah hapuskan dosa antara asar dengan maghrib. Dah selesai dah? Kosong dah? Ya, sekarang ni tuan-tuan dah kosong, tak ada dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah dah selesai kan antara asar dengan maghrib punya dosa. Ya, as-salat dan salat kafaratul lima bainahuma. Antara satu sembahyang dan satu sembahyang penghapusan dosa di tengah dia. Sembahyang isyak, Allah hapuskan dosa maghrib isyak. Sembahyang subuh, Allah hapus dosa isyak subuh. Itulah terusnya. Bila kita jaga 5 waktu, ya, bila kita jaga solat 5 waktu, maka Allah akan hapuskan dosa kita dengan Allah SWT. Dan banyak lagi amalan-amalan yang kita buat yang boleh menghilangkan, menghapuskan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa itu dosa kita sengaja atau dosa yang kita tidak sengaja. Ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampunkan oleh Allah dengan sebab kebaikan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam majlis pada malam ini, majlis ilmu pada malam ini, dan saya yakin percaya tuan-tuan adalah orang yang rajin pergi majlis ilmu, ya, orang yang kerap pergi ke majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah berfirman pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat Allah berfirman kepada penduduk mahsyar, ya, Allah bertanya, Allah beritahu kepada penduduk mahsyar, ya, siapakah di antara kamu yang orang yang akan dimuliakan oleh Allah? Ya, siapakah di antara kamu orang yang akan dimuliakan oleh Allah? Dipanggil sebagai ahlul karam, yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Qila man ahlul karam ya Rasulullah. Lalu sahabat tanya Nabi SAW, siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi kata, orang yaitu, ya, ahlul karam itu ialah orang yang masih hidup di dunia dulu, ya, ialah ahlul majalisin zikri, orang yang selalu duduk berada dalam majlis-majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya, pada hari kiamat kelak orang inilah akan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari yang tak ada pertolongan, hari yang tak ada perlindungan, hari yang tak ada apa-apa melainkan daripada Allah Subhanahu. Yauma la zilla illa zillu. Hari yang tak ada naungan
melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, apabila rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan surau, itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat yang sangat besar, ya, di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu malam di waktu bukanlah sangat pun, ya. Kalau kita tengok kita sembahyang satu hari satu malam, ada ke 1 jam? Ada tak? Ada tak 1 jam? Satu hari semalam Allah bagi kita 24 jam, kita solat ada tak 1 jam? Ada kot. Ada lagi setiap waktu ambillah 20 minit, ambillah 20 minit kan. 5 kali 2 10 100 lebih lah. Banyak sangat. Ambillah 10 minit. Ya 10 minit. Ya, subuh je sikit 5 minit je. Subuh 5 minit, Zuhur 10 minit, ya Asar 10 minit, Maghrib 10 minit, Isyak 10 minit. 50 minit katalah satu hari. Katalah satu hari 1 jam kita beri hak Allah untuk menyati Allah secara khusus. 23 jam yang kita habiskan urusan dunia kita. Yang tidak kekal, tidak apa dia kata? Yang tak datang apa-apa pun pada kita. Ya, yang disebut dalam khutbah minggu lepas, ya 2 hari lepas dia kata la'ibun. Satu permainan, satu yang tak ada apa-apa. Dunia ini hanya satu keseronokan semata-mata. Ya, hanya satu keseronokan semata-mata. Jadi kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Tak tahu sementara itu bila? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, paling tinggi 100 tahun. Ada? Tuan-tuan nak minta umur sampai 100 tahun? Tak? Saya nak umur 60, minta lah ya Allah lagi 60 tahun. Macam dari B je muka, nak lagi. Ya, makan pun dah tak boleh, pakai straw je, dah pakai, dah kan susah. Ya, jadi minta lah umur kadang-kadang patut dengan Allah Taala. Ya, kadang-kadang patut. Boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah, boleh digunakan untuk melakukan kebaikan. Fadhil, silakan. Ya, bagilah umur seterus kepada kita. Kalau rasa umur itu panjang tak mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri, ya, malah memudaratkan, maka seharusnya dan sewajarnya, ya, Allah meletakkan kita di tempat yang sesuai, ya, dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan dirahmati, baru-baru ini kita sambut Maha Hijrah, Al-Muharram. Hari ini kita baru masuk 13 Muharram lagi, ya, 13 Muharram hari ini. Diam tak diam ada 13 hari, ya. Diam-diam tak diam, so habis bulan Muharram masuk Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jubilee Awal, Jubilee Rejab, Syaban, Raya balik. Ya, Rejab, Syaban, Raya balik dah. Dah raya balik. Itulah pantasnya masa berlalu. Ya, begitulah pantasnya masa berlalu. Tanpa kita bertanya kepada kita apa yang kita telah buat setahun yang lepas, 360 hari yang lepas, apa yang kita dah buat, apa yang kita dah lakukan kepada Allah Taala. Ya, buku catatan kita 360 hari itu penuh dengan apa? Ya, itu sebab akhir-akhir tahun itu kita minta, ya Allah, hapuskan dosa kami, ya Allah. Setahun tu banyak benda-benda yang kami buat salah, yang kau tak redha, ya Allah, tolong ya Allah clearkan. Hanya kau saja yang boleh menghilangkan benda-benda tersebut. Yang kau kekalkan dalam buku kami, kebaikan aja Allah, yang buruk jangan. Kami tak sanggup. Ya, kami tak sanggup. Ya, masuk tahun baru kita minta, ya Allah tolong kami. Tahun ni kami nak usaha buat baik. Tolong kami supaya ya selamat daripada kuncu-kuncu syaitan. Kita minta kepada Allah SWT. Maka usaha untuk ke arah itu. Itu sebab bila kata Nabi hijrah, apabila kita nak berubah, beberapa perkara kena ada bagi kita. Ya, beberapa perkara kena ada. Ada 5 benda kita nak berubah. Nak berubah di kita daripada sesuatu perkara pada satu perkara. Pertama kena ada ilmu. Itu nombor 1. Nak berubah mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, macam mana nak ubah? Kita tak tahu lah suatu benda apa yang kita nak ubah kan. Sebab nak berubah itu mesti dengan ilmu. Ilmu tu yang mengubah sesuatu. Tanpa ilmu macam mana nak berubah? Kan? Ya, jadi penting ilmu. Sebab dalam Islam ilmu satu benda yang sangat penting. Kita kena cari. Sama ada saja formal atau tak formal. Ya, kita boleh. Hari ini alhamdulillah kalau kita di Johor bagus banget. Ya, setiap masjid dan surau ada je majlis ilmu. Mana yang tak ada? Ya, seminggu tu 5 hari. Kadang-kadang sampai subuh ada 10 kali. Ya, seminggu. Ya, tambah dengan tazkirah jemaah lah macam-macam kan. Tujuannya apa? Untuk memberi peringatan kepada kita supaya kalau kita tersilap, tersasar, boleh balik kepada jalan dengan segera. Ya, dengan segera. Maka penting ilmu untuk kita nak berubah. Sebab ilmu itulah yang menjadi nahoda, yang membawa kita pada nak jadi apa? Nak ke mana? Sebab itu senang. Ya, kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak cek sesuatu yang kita buat itu betul atau salah?
Betul sembahyang. Solat kita ya. Solat kita. Kalau kita tak pernah belajar bab solat daripada takbiratul ihram sampai salat, macam mana kita nak tahu sembahyang kita betul? Betul. Takbiratul ihram kita macam mana? Kan? Kita tengok ini macam dia rupa kat takbiratul ihram tu lah. Ya, yang terlepas kepala, terlepas telinga, terlepas ke belakang, macam nak terletak pun ada. Macam gaya lah. Sebab apa? Sebab diikut asal buat. Bila kita belajar, ditunjuk, tahulah cara duduk tasyahud akhir macam mana yang betul dah. Ya, rukuk macam mana, sujud macam mana, bangkit daripada sujud macam mana, bangkit nak naik, selepas duduk iftiras macam mana. Bila kita belajar, bila ada ilmu, baru kita boleh susun amalan itu dengan sempurna. Sebab orang yang duduk dalam majlis ilmu ini sangat hebat, sangat utama. Kalau dia dibandingkan orang yang dengan orang yang beribadah, maka Allah lebih memandang kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Maka tuan ada rahmat Allah. Carilah ilmu, sebelum kita dapat ilmu penamat. Ilmu penamat apa dia? Talqin. Itu ilmu penamat itu. Penamat habis itu tak ada lagi ilmu dah. Itulah last Pak Imam beritahu. Ma rabbuka wa imamuka. Sebenarnya imam bukan beritahu orang yang mati, beritahu yang hidup. Orang hidup tu tak sedar diri. Dia kata apa? Ini untuk kau, untuk aku. Nah, padahal peringatan untuk siapa? Untuk kita. Yang hidup. Sebab yang hidup ni masih ada peluang untuk memperbaiki. Yang dah mati, habis. Tak ada apa ya. Kita ajar macam mana pun itulah yang ada pada dia. Kita ajar macam mana pun dia boleh balik dari semua tahu bang. Habis. Semua dah habis bagi diri dia. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tak ada lagi nak semayang, pergi masjid, nak baca Quran, nak zikir, nak tahajud. Tak ada, semua dah tak ada. Yang ada bagi gereput jasad. Itu je. Tunggulah malaikat datang soal. So kalau lepas pun sekali bahagialah. Kalau tak lepas pun semua sekali menderitalah di situ. Sampai bila? Hanya Allah yang mengetahui. Maka persiapannya nak buat di mana? Di sini. Di sini. Sementara hidup. Dan hidup kita umpama lampu ni. Umpama lampu ni. Bila kita tahu bila nak jalan bakar, yang ada tak lampu hilang. Begitulah kehidupan tu. Begitulah kehidupan. Hari ni ada kita dapat satu video yang ada kan. Ada satu doktor tengah mengajar dengan selamat, meninggal dunia. Nampak? Itulah kematian. Dia pernah tanya tak kita sedang buat apa? Malaikat pernah tanya tak nak ambil nyawa kita? Agak-agak aku nak ambil nyawa kau ni besok, kau kenapa? Tak. Boleh deal tak dengan malaikat maut? Kalau boleh deal, senang tuan. Nak ambil aku kejap-kejap. Aku ambil semayang, duduk atas jadah, menghadap kiblat, sunat-sunat 2 rakaat, pegang Quran, kita tengah baca khusyuk, cabut. Boleh gitu? Kalau boleh pakai gitu senang. Ini bila dia datang pun kita tak tahu. Sadar-sadar dah tersegar depan mata. Sadar-sadar dah tersegar depan mata. Nak buat macam mana? Nabi malaikat nak ambil nyawa dia minta izin. Kamu izin aku ambil. Kamu tak izin aku tak ambil. Kau termasai ada yang malaikat datang minta izin? Ada malaikat maut. Kalau malaikat maut dah tahu mak kita menjadi orang macam mana? Ketuk pintu minta izin. Agak-agak apa jawapan dia? Malaikat boleh balik dulu tak? Balik dulu. Bila malaikat tanya datang lagi? Datang dalam 6 bulan dari sekarang datang. Malaikat macam tu. Okay, 6 bulan, right? 6 bulan lagi dia datang semula. Macam? Itu janji 6 bulan. Dah boleh? Macam tak apa nak boleh lah. Ada benda lagi tak settle ni. Lagi berapa lama nak? 6 bulan lagi. Gitu. Tak ada. Malaikat tak tanya pun. Malaikat tak tanya pun. Kebun dah siap ke belum? Duit dah siap? Rumah dah siap ke belum? Dah pencen ke belum? Dah dapat GCR ke tak? Dia tak tanya. Sampai masa sah. Sedia tak sedia? Sedia tak sedia? Mau tak mau? La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak cepat walau seminit dan tidak lambat walau sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalu kita baca doa minta Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan. Ya Allah, kurniakan kepada aku taubat sebelum mati. Minta kepada Allah. Ya Allah, kurnia kepada kami boleh bertaubat sebelum mati. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'da mauti jannatan wa na'imah.
Ya, semasa kami mati, kami dapat mengucap syahadah padamu ya Allah. Ya, selepas kami mati, kamu berilah kami syurga dan nikmatnya. Nikmatnya. Di mana? Di bangsa lagi kita minta pada Allah tu. Ya, Rabbul Riyadatil Jannah. Tapi nak dapat kat situ macam mana? Kena cari di sini. Kena cari di sini. Masa tu kena penuhkan untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seorang nak hijrah, pertama kena ada ilmu. Yang kedua, nak berubah. Yang pertama, yang kedua, yang berubah apa? Yang kedua, banyakkan beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah ampun. Sebab bila dosa kita terhapus, senang nak buat baik. Kerana yang menghalang kita daripada kebaikan adalah dosa kita sendiri. Yang kita berat nak baca Quran, berat nak bangun malam, berat nak pergi masjid, berat nak duduk jalan majlis ilmu, ya, duduk kerja aja nak cabut, duduk kerja nak cabut. Sebab apa yang menghalang? Dosa kita. Dosa kita. Ya, dosa kita yang menghalang. Ya, yang menghalang kita daripada nak melakukan kebaikan. Innal hasanat yuzhib sayyi'at. Ya, buatlah baik supaya dapat menghapuskan kejahatan. Allah sebut, buatlah kebaikan supaya boleh menghapuskan kejahatan. Setiap bila benda yang baik kita buat, dia akan hapus dosa kita. Tadi kita dari rumah sampai masjid, setiap satu kapak kaki tuan-tuan pijak ke bumi, Allah hapus satu dosa, Allah bagi satu pahala, Allah angkat satu darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak. Kalau rumah tuan-tuan lagi jauh lagi banyak. Tapi yang paling jauh saya lah. Nak terima tak terima juga 1 jam 5 minit lagi ni juga. Oh sampai lah. Kan? Itulah perancangan kita punya perancangan Allah menantang apa kan? Yang lepas saya ikut highway daripada Senai saya ikut highway cepat sampai. Ini saya ikut jalan biasa pasal gudang kan. Saya ingat hari ni minggu orang tak ramai. Rupanya almarhum. Ya, almarhum kan. Itu pun tempat dia buat zigzag dekat jalan raya. Kan, buka kopiah jangan pakai lah. Nanti orang kata dah terbiar. Ya, kan, buka kopiah buat dah zigzag sikit, masuk sini ya. Orang tengok pun buat tak nampak aje lah. Sampai sini pun imam dah habis satu rakaat. Nasib baik bukan dah bisa. Kan? Peletan nak cakap tentang solat jemaah, kata dia pun dah terlambat gitu. Dah. Kan? Jadi tuan-tuan, besar pahala Allah Taala bagi, kan? Besar pahala Allah Taala bagi. Mudah tak Allah nak bersemudah? Sebab ya itulah kasih, sayang, ya, dan rahmat yang Allah SWT kepada baginda kita Muhammad SAW. Ya akhirnya kita rasai benda tersebut. Ya, kita rasai kelebihan tersebut di sisi, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak istighfar. Kita ni tuan-tuan Nabi, ya, Nabi tu Rasulullah sendiri yang tak pernah ada dosa. Dosa dulu kemudian Allah dah hapus. Allah jamin syurga. Satu hari Nabi istighfar berkali 70 hingga ke 100 kali. Kita yang pelik, buka mata ada dosa, buka mata ada dosa, satu hari berkali istighfar. Agak-agak atau lepas mayang nak istighfar 3 kali pun kadang buat, kadang tak. Kan? Lepas mayang Astagfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum 3 kali je nak buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Kan? Tambah-tambah dalam masa semayang handphone kat depan. Bangun, beri salam, angkat dulu. Bau astagfirullahalazim. Tapi bukan tuan-tuan lah, tempat lain. Tuan-tuan tak gitu, tempat lain. Ini orang kat Mekah pun. Ya, contoh lah, kan? Istighfar, kan? Patutnya kita kena banyak. Kalau Nabi 100 kali sehari, kita mau 1000 kali sehari lah. Kita buka mata mana yang tak dapat dosa. Cuba cakap. Agak-agak. Ya, buka mata mana tak dapat dosa. Ya, keluar rumah aja dah dapat dosa. Depan jalan mana lah. Macam-macam naik je. Bawa kereta nampak itu, nampak ini kan. Kan pejam mata kan lah buat terai pula. Nah, dekat sini pun banyak dosa kita dapat air. Ya, dekat sini pun banyak dosa kita dapat air. Berbalah antara seorang Allah Akbar. Ya, itulah akhir zaman. Kita pun tak tahu akhir zaman itu begitu. Inilah akhirnya. Dan cerita apa? Kalau ikut kalender Sayyidina Umar 1100 sampai tahun 1500, sekarang dah tahun 1445. Tinggal 50 tahun? 55 tahun. Hanya 55 tahun lagi. Kalau ikut kalender 1500 tahun. Tak lama. Kalau kita ada cucu kita nak dapat tua pun. Wallahualam. Itu Allah punya kerja. Kerja kita buat persiapan untuk bertemu dengan
hari yang disebut sebagai hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kemusnahan, iaitu dipanggil sebagai hari kiamat ataupun yaumul sa'ah disebut sebagai yaumul sa'ah. Jadi yang kedua banyak istighfar. Kalau boleh perlu istighfar tu kena hafalkan. Boleh kena hafal, bukan boleh, wajibkan setiap orang hafal istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir. Bacalah paling kurang pagi 3 kali, malam petang 3 kali, malam 3 kali. Baca. Kalau mati hari itu, insya-Allah Allah masukkan dalam surga. Kelebihan penghulu istighfar. Baca sekali istighfar, menyamai seperti 10,000 istighfar dia biasa. Bukan banyak sangat pun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ila akhir. Kita apa lagu Hindustan lagi panjang dia betul, boleh? Pakai istighfar tu tak boleh tak? Baca. Saya lepas sembahyang baca. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak ubah, kena banyakkan berdoa kepada Allah Taala. Banyak berdoa minta. La yuraddu qada illa berdoa. Tidak tertolak sesuatu ketentuan Allah melainkan dengan banyak berdoa. Minta, ya Allah, doa minta. Hari-hari kita doa kepada Allah Taala. Sebab kita ni fakir, kita ni miskin. Allah itu kaya. Allah itu kaya, maha pemberi, dan Allah suka-suka kalau kita selalu minta kepada dia. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu, dekat ke saya dia akan makbulkan permintaan kita. Doa banyak-banyak doa. Kita minta kepada Allah Taala, merintih kepada Allah Taala. Itu sebab kadang-kadang bila kita selalu sihat, ya Allah bagi kita sakit. Sebab apa? Apabila dapat sakit akan ada merintih kepada Allah. Tapi kalau kita sentiasa sihat, kita lupa. Tapi bila kita sakit, kita akan merintih. Anak bila pergi hospital, doktor kata kita tak ada harapan. Macam 3-4 minggu lagi nampaknya, gitulah. Kalau boleh tahan sebulan pun rezeki, doktor kata. Kalau ikut ilmu pendoktoran saya, mungkin 2 minggu je boleh tahan. Agak-agak lah kalau doktor cakap macam itu depan kita, apa macam balik macam nampak ayam golek lagi, nampak lembu golek, titik golek, nampak lagi. Kita tak nampak dah. Yang kita nampak apa? Beg putih tulisan hijau. Betul? Tahu beg tu? Yang tulis Allahumma ighfir lahum warhamhum, itu beg tu yang kita dah nampak. Dan bila doktor kata tinggal 2 minggu lagi, kan? Doktor kata kalau ikut ilmu dia tak cakap ikut ilmu Allah, kan? Dia pun cakap berlandas. Dia kata ikut ilmu saya macam ni, kan? Kita pun kata tak apalah, doktor kata ilmu dia bukan ilmu Allah. Macam kalau rasa ilmu Allah tahan 2 tahun lagi kot, sedapkan hati lah, kan? Sedapkan hati, balik buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dah dikata kita tinggal 2 minggu lagi hidup, agak-agak apa kita buat? Ada masa nak pergi ngeteng lagi, nak duduk-duduk main damaji, main damola lagi, ada? Ada tak? Dekat tangan dia dah tintas ada tasbih, bukan 1 tau, 2 kiri kanan. Dan tinggal lagi, katalah doktor kata 2 minggu, dia pun kira hari ni tinggal 13 hari, tinggal 10 hari, tinggal 3 hari. Hari yang akhir tu agak dia buat apa? Makan berdatak duduk, air batal semayang habis, ibu dah. Sebab dah beritahu. Macam itulah kita berita, ya Allah. Tapi kalau kita sihat, terlupa Allah Ta'ala. Masa makan dengan bismillah aja. Sampai lemak sedap lah jamah tu tengok makan. Jamah tak buat jubilat tengok makan je. Tertunjuk doa penutup. Doa penutup inilah keadaan kita manusia. Sebab kadang-kadang Allah beri peringatan kepada kita supaya kita balik ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak berdoa, minta. Nak buat jalan hidup baik, minta kepada Allah Ta'ala. Allah bantu kita untuk merubah diri kita kepada kebaikan. Memang Allah tak akan ubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kita melainkan kita sendiri yang berubah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Dengan apa minta, Allah bagi kita hidayah, beri taufik supaya kita boleh berubah pada kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, dan jadi orang baik, cari kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Sebab kawan ni mainkan peranan dalam hidup kita. Mainkan peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita nak tengok keadaan seseorang itu ataupun agama seseorang itu, Nabi kata tengoklah agama kawan dia itu siapa. Siapa yang kawan dia? Kalau dia berkawan
kawan dengan orang baik, dia jadi orang baik. Kalau dia kawan dengan orang masjid, dia jadi orang masjid. Kalau dia kawan dengan orang mana-mana, dia jadi orang mana-mana. Betul? Kita tengok siapa yang kita kawan. Anak kita pun kita besar kat sekolah. Kita besar anak kita kat sekolah, kita tahu cari nanti kawan-kawan yang rajin-rajin belajar, yang kelas-kelas A tu. Ada kita kata, kau ni dah lah tak berapa nak cerdik. Kawan dengan kawan yang paling belakang di kelas yang ke-14. Tak lah, kita mesti suruh ni cari orang yang cerdik, orang yang baik, orang yang paling bagus kan. Sebab supaya kawan itu boleh menguasai dia, ya, boleh membawa dia kepada kebaikan. Kawan memang paling penting. Kalau kawan kita ahli masjid, selalu kita masjid. Sebab sampai mata dia kata tu, malam ni jom pergi masjid, ada program. Malam ni jom. Kalau buka ahli masjid, kita tanya malam ni ada apa kat masjid? Tak, aku pun tak pasti. Ya, sebab aku rasa aku pergi masjid hari Jumaat je. Hari Jumaat aja. Itu pun tak tentu. Kadang-kadang taman-taman masjid aku pergi pada sempat lah. Masjid juga kita tak tahu berasal. Ya, kalau datang pun bulan Ramadan awal ke hujung je. Ya, awal datang sebab malam pertama, cuti besok. Yang hujung sebab nak bayar zakat. Itu je. Malam-malam lain kadang sempat buat, tak sempat kadang-kadang tengoklah keadaan macam ni. Tengok malam Ramadan terawih betul lah. Malam pertama kita tengok jejak zakat macam sembahyang Farhan tu. Malam pertama 30 sah penuh. Malam kedua 29. Malam ketiga 28. Sampai malam raya tinggal 1 sah. Itu pada kontut. Itu pada kontut dengan Pak Bilal, Pak Imam, Tok Siap, AJK yang kata yang lain dah almarhum. Satu baik dia balik kampung. Dia balik kampung. Pak kan dia tak boleh lari. Kalau tak dengan tinggi sekali hilang terus. Nah, itulah kita itu. Ya, sebab kita dah sibuk dengan cerita dunia. Ya, dah sibuk dengan cerita dunia. Kita dah terlupa kelebihan-kelebihan malam raya dan sebagainya. Itulah manusia. Ya, itulah kita. Ya, kita macam mana? Ya, mari kita berubah. Minta kepada Allah, ya, berdoa selalu supaya Allah beri kita kebaikan. Ya, dia cari kawan yang baik. Dia cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang baik. Imam Ghazali membesarkan ada 5 syarat cari kawan. Ya, dia kata, ya, cari kawan yang berakal, cari kawan yang berakhlak mulia, jangan cari kawan yang dipasik, yang kekal dalam dosa, jangan cari kawan yang suka, yang berdusta, kan? Imam Ghazali besar. Cari kawan yang baik. Sebab kita adalah siapa kawan kita. Betul? Orang akan tanya, kan? Ya, kita pun kita tengok orang tu kawan dengan siapa. Ya, ya, kita kena tengok situasi. Kalau kita berkawan dengan orang yang, ya, mana-mana lah, kan? Kita boleh tengok situasi. Kalau kita kawan dengan orang yang suka kedai kopi, kita akan selalu lah pergi kedai kopi. Minum segelas 2 jam. Cabat mau nyampah lagi kita. Bila nak habis? Minum segelas 2 jam. Kita minum 20 tak sampai 10 minit. Oh, sup habis. Dia minum menghayati setiap teguk air. Kita tak payah. Sebab dia memang ahli kan? Dia ahli-ahli sembang. Kalau yang ahli sembang dia cakap malah kamu menteri perpaduan tu. Betul tak? Kalau yang ahli sembang dia cakap malah menteri perpaduan, ngalahkan setiausaha PBB tu. Cerita pasal dunia, perang lah, bom nuklear. Kadang-kadang kita tengok kedai kan, makan sekatan dah orang ni. Dia punya apa kata pengetahuan dia sangat hebat kan, sangat hebat. Ada macam tu kan, dia minat kan, dia minat macam itu kan. Dia tengoklah orang tu kan, siapa kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia pun dia jadi minat macam tu. Jadi sama-sama lah dapat ilmu yang sama kan. Ya, kalau kita minat kawan kita menebas lah. Pagi-pagi dah pergi menebas, bukan menebas rumput, menebas bola kan. Seronok tengok bola tu, tebus itu kan. Kan? Mahal main tu. Iuran bulanan, iuran tahunan. Setiap kali pergi kena bayar iuran, kan? Setakat bersebat bola tu kau tengok gitu. Kan? Kalau 18 bukan masuk 18, ya, 16 masuk dalam tasik, 2 yang masuk dalam luar. Itu pun dah dekat, jentik dia genting. Ya, bukan orang yang profesional lah, kita yang tak reti kan. Ya, kan? Contoh kan? Betul dah sekejap kan? Jadi kita siapa yang kita kawan? Cik atau kawan? Ini pilih bila jadi orang baik. Ya, jaga anggota badan. Ya, supaya buat benda-benda baik. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga lidah, ya, jaga perut, jaga kemaluan, jaga kaki, jaga tangan. Jaga anggota, jaga hati. Selamat. Ya, ini anggota yang kita nak jaga. Ya, pertama mata tadi. Lepas tu mulut, lidah, kena jaga. Ya.
Jangan jaga telinga, dengar benda baik. Perut, jangan makan benda yang salah, sebab dia akan menguasai badan kita. Hati, jaga. Ya, hati jaga. Kemaluan jaga. Ya, maka kita akan jadi orang baik apabila kita menjaga anggota. Apabila nak jaga anggota, sudah barang pasti kita kena jaga makanan. Itu tak boleh elak lah. Apabila nak jadikan diri kita baik, benda yang paling penting kita jaga makanan kita. Sebab kita apa yang kita makan, okey? Kita apa yang kita makan. Ya? Kalau kita makan benda baik, senang nak jadi baik. Sebab Allah perintah dalam Quran ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal lagi baik. Allah kata, makalah apa-apa yang Allah berikan, zahirkan di dunia ini. Dua syarat Allah. Pertama, halal. Halal dari segi apa? Dua. Pertama, rezeki yang kita perolehi mesti halal. Yang kedua, benda yang kita nak makan tu mesti halal. Mesti halal. Sebab contohnya air mineral. Air mineral. Ya, kenapa nak kena ada logo? Kalau tak ada logo tak boleh. Kenapa nak kena disediakan air ni? Ada ke air tak halal? Tapi kalau tuan-tuan minum air tu kan daripada langit, hujan dan tu, ya, tak ada authority minum, tak ada masalah, kan? Tapi bila air dah masuk dalam botol, ini dah menjalani proses. Dia dah lalu proses. Banyak benda dia dah anggap, dia dah lalu sebelum sampai dalam botol ni. Ya, filter, ya, apa-apalah dia lalu, kan? Contoh filter air. Dalam filter tu ada apa? Dalam filter yang dalam balang besar tu yang kita beli tak ada apa? Salah satu dia bilang ada kabel. Kabel tu pula dia buat daripada apa? Tegurung kelapa atau tulang. Kalau tegurung kelapa mungkin selamatlah, kan? Tapi kalau tulang, isinya tulang apa? Tulang apa? Okey, katalah tulang kambing, tulang lembu. Isunya lagi, siapa sebelih? Siapa sebelih? Kalau tak sebelih, apa hukum? Yang kita minum ni air apa? Contoh. Benda nampak cantik je, tak ada nampak keruh, tak ada. Kita minum sedap je, tak ada rasa benda lah. Tapi pasti ya. Apa yang kita nak makan? Beli sesuatu. Ya, kita beli kat kedai, kat mana lah, dia tengok cuci, bersih tak bersih, suci tak suci, halal tak halal. Tentu ada sebagai orang, sebagai pengguna yang menghukum sesuatu. Jangan tunggu orang lain hukum, kita hukum. Ya, tengok benda tu. Nak pergi makan kat kedai, tengok siapa koki kedai, siapa pengusaha kedai tersebut, halal tak halal kita nak makan. Ni jangan pakai asal nampak masuk dah sedawa baru tanya dah kenyang. Siapa beli kedai? Allah. Dah masuk dah masuk, nak keluar macam mana? Boleh masuk terus gosok itu keluar? Tak boleh. Bila dah masuk dalam, jadilah darah daging. Bila jadi darah daging, lekat. Sebab Allah ingatkan kita, Nabi ingatkan kita, kullul lahmin nabat min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka lah yang lebih berhak kepadanya. Ya, alhamdulillah nazari. Sebab pagi kan nak makan, kita nak makan apa pun kan, benda najis elakkan, ya. Nak pergi kedai makan, tengok telur tu basuh tak basuh, telur ayam tu basuh tak basuh. Ya, kalau telur ayam tu tak basuh, apa hukumnya? Telur ayam keluar dari mana? Hidung, telinga, tekuk, keluar dubur lah. Lepas tu ayam ni pernah cebur. Tak pernah ada beli ayam lepas buang air pergi cebur, pergi kandang istijak, siap-siap dengan air pun telak ada. Dia berjejak di hidung sampai dia meninggal, tak pernah buang cebur lah. Keluar telur situ, jatuh pun atas air kering lah. Lepas tu dia ambil letak dekat dalam tray, letak dalam tray, kan? Yang tray itu pun tray recycle, tak berapa puluh kali telah digunakan. Kadang-kadang kita tengok boleh je letak atas meja lah. Kita minta makanan, dia pun buka, dia pun pegang telur tu dengan tangan yang basah, dia pun piang tepi kuali, dia pun masuk atas kuih, atas makanan kita, pecah, pam-pam, ditepek-tepek, makan, kita pun makan. Alhamdulillah.
Saya tak nak sebut lah kan. Ya, saya tak nak sebut benda tu. Nanti orang kan? Ya. Kalau tuan kita ni tak rakam secara live boleh dia sebut. Kalau live kita tak boleh. Ya. Kalau tak live boleh. Ya. Kalau tak live boleh. Sebab tu orang tembak saya apa sama saya kan. Contohlah sebab contoh okey sedikit. Kedai makan. Berapa banyak cuci telur tak cuci? Tuan makan roti canai. Okey telur. Tangan dia berlemak dengan minyak ni kan. Ini telur ni tak basuh ni dengan telur yang kering. Dia pegang sebiji dia pakur dua kali. Pecah tak roti tu tuan. Lekat tak dekat tangan? Habis ni sapu kat mana? Atas roti kan? Monik je dia ujung dia. Pep, lipat. Dia tak dia, masuk dia kuat. Kita pun lepas makan bagus. Balik kuliah subuh, pagi iman. Habis makan, hilang orang sekali bila subuh ni. Betul? Bulan Ramadan. Punyalah kita cuci perut kita daripada pukul 5 pagi, kita berpuasa sampai pukul 6.30, pukul 7. Buka, kita pergi beli kat mana-mana, kita tak tengok yang mengurus makanan, kita pun makan. Baru Allah cuci dari habis dalam perut ni, benda najis dah keluar dah, dengan sebab kita puasa. Lepas tu muka zoom masuk balik. Sebab saya boleh cakap, saya duduk kat bagian halal yang tak agama, uruskan halal tak halal ni. Ya, saya boleh cakap sebagai bagian puasman. Jadi puasman halal, ya. Kerja yang paling susah, kerja yang paling suka, kerja yang paling orang tak suka. Ya, sebab menghalang bisnes orang. Ya, saya tarik sejalan suruh tutup logo, tu kan benda orang tak suka. Kan? Ancaman dengan cerita lah. Kan? Kerja yang saya buat. Ya, yang kita tarik bukan saya kali kecil, okey. Yang jualan berpuluh-puluh juta setahun. Kan? Kita nak suruh tutup logo. Sebab bila tutup logo, macam mana orang nak beli makanan ni? Tak ambil sial buat lagi. Itulah, kan? Jadi maknanya pastikan nak makan kat mana pun tengok dulu kita ada hati ke tak. Dan kita semua orang beriman. Kita semua orang beriman. Bila masuk setempat nak makan, cuba amalkan. Baca Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, letak dalam dada. Ya Allah, biar aku ingat dia. Boleh tak aku makan sini? Sedap tak hati? Rasa hati kita sedap tak sedap? Nak masuk? Kan boleh kan? Ni kadang-kadang kita tengok tak kedai mana-mana datang daripada negara luar, tak apa-apa makan, pakai rebus, pakai apa, orang kata gendam-gendam, habis semua nak kita makan. Balik tu, alamak, tak halal, alamak, tapi dah masuk sini. Sebab tu tak, kita nak kata kalau dulu masa kita kecil, ngaji dulu, masa kita belajar dulu kan, belajar di pondok, tok guru cukup jaga makanan kita, cukup jaga. Ya, masak dia cukup jaga, yang betul-betul bersih. Ya, memang betul tuan. Masa dulu kita nak ngapal satu muka Quran ni 20 minit settle. 20 minit settle nak ngapal satu muka. Sebab makanan kita tu. Sekarang 20 hari ingat lupa. Dapat ujung pangkal lupa, dapat pangkal ujung lupa, dapat ujung pangkal tengah pula hilang. Hakikat. Sebab ni ya, hati. Ya, hati itu. Sebab dalam Islam makanan ni very important. Benda yang sangat penting untuk kita. Bagi kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, kena pastikan makanan yang kita bawa balik ke rumah ini, ya, makanan yang halal dari segi sifatnya dan juga dari segi maknanya hasilnya untuk kita beli benda itu. Itu nombor satu. Yang kedua, pastikan isteri kita yang menyediakan makanan kat rumah tu betul-betul diurus dengan cara yang betul, yang bersih. Basuh betul-betul, telur ayam tu basuh betul-betul, rendam dulu, dah rendam baru basuh dengan berus kawat, lepas tu cucuk, keringkan. Dah kering tengok kalau ada kesakit ayam basuh, kalau tak ada baru simpan dalam freezer. Bukan terus ambil simpan ambil. Sebab sayang nanti kalau basuh dulu telur digangit. Harga 60 sen kita sayang kerana ya 60 sen punya harga. Sebab sebiji telur kita sayang, kita sanggup menajiskan semua makanan dalam freezer. Itu tak kerja kita sebagai suami kena ajar isteri kita. Rendam dulu telur tu sekejap. Agak-agak dalam 5 minit rendam, dia dah kembang, angkat, guna air yang lalu, baru basuh ke berus. Lepas tu keringkan, dah kering, baru simpan dalam freezer. Kalau ada kesan, basuh, kalau tak ada, kering, boleh. Itu baru satu item, tuan-tuan. Itu baru satu item saya cerita. Belum cerita benda lain. Belum kita cerita pasal ayam yang kita beli.
Kita beli ayam kat mana? Siapa sembelih? Macam mana sembelih? Macam mana ayam tu diurus? Kan? Kita tengok. Kalau kita beli di supermarket mungkin lebih selamat kot, sebab ayam tu telah menjalani proses persijilan. Ayam yang dia beli dalam bungkus yang ada logo halal itu sudah disertifai sebagai halal. Ataupun ayam yang kita beli yang tinggi ke kepala, dia ada satu kertas putih kan, tulis halal, Tapi yang tak ada, kita kena hati-hati tengoklah macam mana sistem penyembelihan dia buat. Ayam tu disembelih okey tak betul ni. Lepas tu ayam tu direbus dalam air panas macam mana? Hari ni berapa ramai yang sembelih ayam, kadang-kadang ayam belum sempurna mati dah masuk dalam air panas satu. Ataupun dah sembelih ayam tu dimasukkan dalam tong, betul? Dia buat proses ini dalam tong, maka bergelumanglah ayam itu dengan darah tai ayam bergelumang. Dah bergelumang, dia pun apabila ayam dah mati, dia pun ambil terus masuk dalam air panas. Apa hukum air itu? Jadi air muntah najis. Masuk ayam tu, apa jadi? Kita makan. Kan? Tu, nak kata dia tak halal sembelih tak mungkin. Dia tak mungkin kan? Kita bertanggungjawab pada diri dia sebagai seorang Muslim kan? Untuk menentukan benda tu. Tapi proses begitu tengok macam mana. Proses dia tengok macam mana. Dan proses-proses benda lain, makanan-makanan lain yang telah terproses, macam mana proses itu dibuat. Pastikan kalau ada logo halal, mana telah ada satu badan yang sertifikat itu. Bukan self declaration, okey? Self declaration kita tak terima. Sendiri mentafsir, mendeklar sebagai halal. Itu untuk diri kita boleh. Kita nak kongsikan orang, terpulang. Kalau orang setuju, tak setuju, kita tak cakap apa. Itu self declaration. Dan tuan-tuan, kita tak boleh pakai sesuka tu logo halal tulis sendiri. Nak baliklah produk Muslim, kegunaan Muslim. Tak boleh. Bahawa APD salah tuan-tuan. Siapa ada buat produk, jangan tulis produk Muslim untuk kegunaan Islam, dijamin halal, ditanggung halal. Kalau dapat kemudian AGP ambil kes tu, tak mahal denda dia tuan-tuan. Tak mahal, 250,000 je. Tu kalau sendirian berhad. Kalau berhad 500,000, 500,000. Tapi kalau tulis produk, katalah krepek ubi Haji Ali, tak apa. Krepek ubi Haji Aminah, tak apa, sesat. Itu boleh, dia nak declare nama dia, no problem. Tapi kalau dia nak sertifat, itu tak boleh. Itu dia panggil self declaration. Jangan. Jadi kalau kita nak makan sesuatu, tengok gerai itu siapa punya, siapa pun. Tak salah tu nak tanya. Tak salah tu. Kalau ada logo halal, bagi selamat. Makan, tapi tak banyak kan? Tapi jangan makcik jual nasi lemak tepi jalan tu tuan-tuan logo halal. Kalau sahabat tu main kat kepala. Makcik ada logo halal. Ada jawatan aman dia bagi mati. Kan? Tengok-tengoklah juga yang kita nak ada. Dia tuan penting sangat. Penting, makanan ini penting. Jangan main-main. Jangan, sebab ini dah masuk dalam. Dia dah masuk dalam, boleh keluar tuan. Bukan boleh keluar. Kalau tambah zaman sekarang ni, makanan kebanyakan dibuat menggunakan bahan-bahan tambahan. Tambahan dalam makanan banyak. Nak kenyalkan dia, nak langopkan dia, nak sedapkan dia. Betul? Freezer banyak, flavor banyak dalam makanan. Hari ni nak makan durian, orang nak makan aiskrim durian. Tak payah tahu durian, tak payah. Tahu flavor itu settle. Flavor tu buat benda apa? Jadi kena hati-hatilah, kena tengok. Okey tuan-tuan, tadi sebenarnya saya nak cerita sikit. Saya berhenti pukul 9 boleh tak? Boleh? Tak boleh cakap, saya berhenti, no problem. Sebab saya nak mengharuskan perjalanan saya yang jauh. Jadi saya datang jauh, jadi tuan-tuan pun kena tunggu lagi jauh. Nasiblah. Lagi satu malam ni bukan malam Jumaat. Bola sepak pun tak ada, bola sepak malam tadi. Bola sepak malam tadi, malam ni tak ada bola sepak. Okey, itu saya cerita sikit dari kitab hijrah. Tentang berubah. Mana carilah kawan-kawan yang baru dan sebagainya. Maknanya setiap umat Islam, setiap orang Islam dia mesti berubah. Dan orang Islam berubah bukan tunggu awal muharram, bukan tunggu tahun baru. Dah, kita mesti berubah setiap saat dan ketika sebelum Allah mengubah kita daripada nama kita tak ada almarhum kepada nak ada almarhum.
Nama kita sekarang orang panggil Tuan Haji, Tuan Haji, Tuan Haji, Tuan Haji lagi. Tapi satu masa nanti orang panggil Almarhum Tuan Haji tak ada. Itu title yang kekal yang kita akan dapat. Mau tak mau, semua orang akan peroleh. Siapa beri? Allah Ta'ala beri. Almarhum, Almarhumah Abel. Berat, ada cerita berat. Ingat berat. Kita masa dunia ramai orang suka kita, tapi dah mati tak ada siapa suka kita. Tak ada siapa, tak ada siapa suka orang nak mati. Sebab bila orang mati, apa orang kata? Bila nak ke bumi, bila nak ke bumi, bila nak ke bumi. Si mayat kata, nyapa betul dia kat aku. Itu hakikat. Betul? Bila kita mati je, ada orang nak impek kita ke? Tak ada. Mati je, kita boleh tinggal solat. Dalam rumah kita dah tinggal solat, okey? Dalam rumah, daripada kita tidur dalam bilik dengan pasangan kita, bila kita mati, boleh je diusung ke ruang tamu. Duduklah seorang kat situ. Tutup dengan kain, duduk di situ. So keluarga duduk kat tepi dia jauh tu kan. Ada yang nak teman, baring sama-sama sebelah, peluk kita lagi. Berapa? Tak ada. Itulah hakikat kematian. Masih hidup semua suka. Dah mati. Yang suka kita dah mati satu je. Mana? Dia apa? Itu je anak timu dia. Pak lain tak? Baik jenazah berhenti kat depan kedai makan. Toki kedai tak keluar, tanya tuan-tuan nak makan apa? Ni kawan saya cerita, dia hantar mayat ke Tengah Hanua dia kata. Ya. Jadi dia kata dah malam ustaz, dia kata pukul 12 lebih. Saya pun berhentikan van tu depan pintu kedai dia. Saya duduk, sokak pun tak keluar. Tak nanya makan minum apa. Sekali saya alih, kedai ada jauh sikit sana je, baru dia datang tanya, cik nak minum apa? Oh nampak, itu baru aura band. Itu baru aura band jenazah. Belum aura jenazah tu lagi. Kalau kami minum jenazah tu bawa keluar, peluk sebelah dengan toki-toki lagi kot. Kita takut mati lah. Pesan nama kita jangan takut mati. Kita tunggu mati ada. Ya, kita jangan takut. Walaupun dalam hati kecil kita memang takut lah. Ya, memang takut. Tapi tak takut. Sebab apa kita takut? Sebab kita tak sedia. Kita tak sedia. Macam kita nak temu luka. Kalau kita nak temu luka atau kita nak biasa, kita dah sedia. Kita takut tak? Kita dah sedia. Dah step by lah. Tak takut. Tapi cuma kita tak step by. Besok nak pergi temu luka, hari ni baru nak buka, baru nak tanda, baru nak itu. Besok nak buhari sampai dah. Dalam tu macam-macam rasa ada. Nak pening kepala, nak buang air, nak muntah, nak itu, semua ada. Sebab kita tak sedia. Kalau kita dah sedia, steady ke? Steady, betul? Kan? Itulah hakikat hidup itu. Jadi Nabi SAW sebut tuan. Ya, saya sebut dari satu hadis Rasulullah sebut, jom kita letak diri kita dalam paulan. Nabi kata al-jannatu syurga mushtaqatun rindu ala arba'ati nafirin, pada 4 kumpulan manusia. Syurga rindu buat orang. Jom kita letak diri kita dalam kumpulan ini. Pertama siapa dia kata? Talil Quran. Syurga paling rindu, paling kasih, paling cinta pada orang yang suka sentiasa membaca Al-Quran. Ya, talil Quran. Ya, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Ya, 24 sentiasa baca Quran. Yang kita beli, ya, Quran. Jangan lupa. Ya, ini kawan kita paling kapat Quran. Dalam doa Quran kita sebut apa? Dalam doa Quran kata kita sebut apa? Allahumma ja'al Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa ijabah wa ilal khairati kulliha dalila wa imamah bi fadlika wa judika wa karamika ya karim. Doa kata Quran, belakang Quran tu ada. Ya Allah, jadikan Quran itu di dunia sebagai qarin. Qarin maknanya apa? Qarin, kawan. Di dunia menjadi sebagai kawan. Dalam kubur menjadi sahabat yang paling akrab. Ya, paling akrab. Di atas sirat menjadi cahaya.
Di dalam syurga mendapat kebaikan, daripada neraka menjadi hijab, dan banyak lagi kebaikan. Allah mahdina bi hidayatil Quran wa najina minan nar. Banyak dalam Quran. Kita hafal pun doa kata Quran tu. Panjang kan? Kita hafal. Setiap kali kita kata Quran kita baca. Sebab setiap bulan kita akan Quran kata. Kalau tak sebulan pun mungkin 2 bulan sekali kita akan kata Quran. Jadi selalu kita baca doa. Tapi cuba kita tanya pada kita. Saya semalam berapa banyak baca Quran? Nak buat kawan ni. Kawan-kawan lain tak sanggup nak teman kita dah kubur. Ni yang sanggup. Isteri kita sanggup nak teman dah kubur. Anak sanggup. Mana ada keterak ni lebih. Masa meninggal memanglah nangis dengan Allah. Ya Allah, kenapa mati dulu sampai hati tinggal masa saya. Tapi cuba maghrib dengan kau balik. Dia nak terima. Menangis bukan main nak Allah. Kenapa mati dulu sampai hati awak tinggal masa saya dengan anak-anak lagi. Cuba cakap dengan dia. Tak apa, dengan maghrib kau balik. Ada orang nak terima lagi? Ni kan kawan kita yang nak meninggal. Yang nak meninggal kata-kata betul saya dekat tepi Petronas tu. Ya. Kalau maghrib katalah dia datang boleh bangsai je muka datang. Ini Haji Dul yang nak meninggal 2 tahun lepas. Lebih je muka. Agak-agak kita masuk dah surau masjid terbaik. Itulah hakikat kematian. Itulah hakikat kematian. Masih hidup, semua orang suka sebab wajah dia cantik. Kita ada munafik. Dah mati. Sekejap je, satu hari kita biar berbau. Betul? Itu hakikat manusia. Ya, berbau. Lama sikit kita biarkan, pecah mata. Lama lagi, pecah buah. Lama lagi, lumpuh badan. Tinggallah ulat belenggu keluar semua sekali. Lari semua orang. Itulah hakikat manusia. Sebab kalau manusia tak ingat diri dia siapa, daripada mana dan nak ke mana, rugilah dia. Allah sebut dalam surah Tin, Allah kata, ya, summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu janji Allah Taala. Allah dah sebut kamu tak kujadikan sebaik-baik kejadian. Ya, kalau kamu beramal soleh, Allah akan letak kamu tempat yang baik. Allah akan beri syurga, beri pahala kekal. Tapi kalau kamu tak buat apa yang Allah perintah, Allah suruh, Allah akan letak kamu pada satu tempat yang paling rendah sekali. Asfala safilin. Ya, di dunia ni, kita hidup di dunia ni sebentar. Jadi buatlah apa ibadat. Sebab bila mati tak siapa suka kita. Tak siapa nak teman kita kubur. Tak ada. Next time kita datang boleh kita bincang bab kubur sikit. Ngeri tak ngeri? Ya betul. Kubur ngeri. Cuba kita kubur orang kita meninggal. Dia kata apa? Itu kau dan aku. Itulah kita nak sedap hati kita. Tapi serupa je. Mana ada lubang kubur beza-beza? Ada? Tak tahu kata masyarakat kalau lubang kuburnya 40 kaki kali 40, seorang dia tak dapat dalam, tak tahu. Tapi kubur beza itulah satu paket JCB tu. Itulah sifat. Ya, betapa sukarnya kita berada di dalam sempit, gelap, panas. Nak berpusing pun tak boleh. Nak berpusing pun tak boleh. Atas tahu papan lantai mana letak, bukannya jalan baik. Papan lantai. Timpus tanah, bukan sikit segini tanah timpus. Dan timbul-timbul pijak. Pijak apa? Anak kita. Bapak saudara kita, sepupu kita kita pijak. Pijak. Bagi rapat. Tutup. Lepas tu tak cukup rata tinggi kalau kita lalu. Supaya dia boleh meledak masuk. Lepas tu siap jiwa sakit air. Supaya jangan ada lubang udara dan tanah tercepat empat ke dalam. Nampak? Siapa nak tolong? Siapa yang boleh tolong kita di situasi? Melainkan amalan kita sendiri. Itu saja. Ya, tolongkan daripada bacalah dia. Sibuk macam mana sekalipun jangan tidak. Nabi kata apa? Man qara fi yawmin wa lailatin 50 ayatan la taktub minal ghafilin. Tengok dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi dalam bab kelebihan baca Quran. Nabi kata siapa yang boleh baca Quran sehari semalam 50 ayat, Allah tak akan cantikkan dia sebagai orang yang lalai. 50 ayat, banyak 50 ayat.
Tak banyak. Kalau 50 ayat kita baca lebih kurang dalam 80. Kan? Kalau Yasin dalam 83 ayat, 50 separuh aja. Ya, surah Sajadah buat 30 ayat, kita tambah lagi ya. Fatihah itu berapa dulu 3-4 kali dapat 50 ayat. Kemudian Nabi kata man qara'a mi'a ayatin kataballahu lahu minal qanitin. Siapa baca Quran sehari semalam 100 ayat, Allah catat dia sebagai orang yang taat kepada Allah Taala. 100 ayat. Baca Quran terutama yang menyangkut ruku. Kalau tak sempat pun bacalah surah-surah yang biasa kita baca. Yasin, Muluk, Sajadah, Insan, Waqi'ah, Surah Rahman, ya. Lagi surah Duhan, itu jangan tinggal. Ayat-ayat baca. Boleh? Boleh ya? Boleh. Tak apa pun baca Quran. Kita tengok handphone pagi, petang, siang, malam, berapa jam tengok handphone hari ya? Daripada kita punya kata mata dulu 400, sekarang jadi 600 sebab hari-hari tengok. Kan? Nak tidur, kita bangun tidur, apa kita cari? Ni dulu lah. Tengok, apa WhatsApp ke orang tu? Belum bangun, belum ingat Allah lagi. Tuan-tuan, satu-satu amalan yang tuan-tuan buat satu dapat 5 pahala. Quran tak? Quran tuan-tuan buat satu amalan dapat 5 pahala. Tuan-tuan ambil Quran, pegang, tuan-tuan baca, dapat pahala. Pegang, dapat pahala. Tanggung, dapat pahala. Tengok, dapat pahala. Dengar, dapat pahala. 5 dalam 1. KFC baru 2 dalam 1. Ni 5 dalam 1, tak nak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran. Duduk baik-baik. Paling baik. Ya. Jadi masih hidup ni baca Quran. Dengan tunggu dah mati. Dah mati orang baca Al-Quran tu kita. Cuma kalau dia ikhlas, kalau dia tak ikhlas, kadang-kadang dia baca juga ya sirul Quran ni lagi kita kalau malam ni lah, malam pertama dia baca sekali tengok pulau bubur lampu je. Malam besok dia baca qul Allah je. Ni malam besok pun bubur lampu. Malam ketiga dia baca bagus sikit sebab masih berani. Kita nak baca tak boleh. Tu hak dia. Jadi bacalah masih hidup tu baca Quran. Jangan tinggal. Sekarang senang. Kalau kita nak pegang Quran ni kena ada wudu, kat handphone ada Quran. Tak payah pakai wudu. Cuma pahala ku kurang kan? Pakai pegang Quran. Kat handphone. Boleh? Ya? Dan saya suruh pesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Quran ni kalau boleh kat rumah kita, Quran ni senang ditengok. Jangan simpan Quran tak mana-mana gantau, paru-paru tak disimpan dalam amari, dikunci lagi, ada buku lain kat depan, tak nampak. Jangan. Kalau boleh kat ruang tamu ada Quran, masuk aja rumah, tengok, dah nampak. Dapat pahala. Dapat pahala. 5 benda tengok dapat pahala. Salah satunya Quran. Masuk bilik kita dapat Quran. Sebelah meja tidur kita ada Quran. Jadi bangun je tidur tengok dapat Quran. Biasakan mata kita. Pagi-pagi sebelum tengok apa, tengok Quran dulu. Biasa. Ya. Sebab dia akan bantu kita di alam barzah. Tentang tengok jamaah Ustaz Dasuki Pak Rani. Kalau cerita pasal buku, mesti dikaitkan dengan Quran. Mesti dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi banyak baca Quran, tuan-tuan. Banyak baca Quran. Ya, banyakkan membaca Al-Quran. Sebab dia beri syifaat pada hari kiamat. Quran akan bangkit pada hari kiamat, minta izin pada Allah untuk beri syifaat. Orang yang baca dia masih hidup dekat, terutama Al-Quran yang dibaca sebelum masuk waktu subuh. Itu paling mampat dari Quran yang akan bantu kita di akhirat kelak. InsyaAllah, biiznillah. Baca Al-Quran ini, jangan tinggal. Kalau boleh, beberapa surah dah letak kat sini. Surah Baqarah dah ada kat sini, Surah Kahfi dah ada sini, Surah Muluk dah ada sini, Surah Waqi'ah dah ada sini, Surah Insan dah ada sini. Kalau boleh, boleh baca. Kalau boleh, bukan banyak sangat pun. Surah Baqarah 276 ayat. Kalau satu hari tuan nampak satu ayat,
276 hari dia dah settle satu surah Al-Baqarah. Tak lepas tahun pun. Betul? Satu hari apa? Satu ayat je. Tengok banyak. Satu hari apa? Satu ayat je. Cukup. Ya? 276 hari settle surah Al-Baqarah. Ya? Settle surah Al-Baqarah. Okay? Surah Kahfi, jangan lupa sentiasa baca. Surah Kahfi telah najak dan semakin jadi akhir-akhir zaman, betul? Apa yang boleh bantu kita? Selamat kita. Hari-hari kita baca. Paling kurang 10 depan, 10 belakang. Ya, 10 depan, 10 belakang. Paling kurang. Kalau boleh baca semua, lagi baik. Ini kadang-kadang hari Jumaat, Pak Imam banyak baca surah Kahfi, tinggallah imam dengan bilat dan roja 3, 4, 5, 7, 8 orang. Yang lain, ya, tak apalah aku baca kat rumah. Balik rumah, confirm tak baca. Confirm tak baca. Saya lah, bukan tuan-tuan pergi baca. Tak. Ya, malam macam ni baca surah Al-Mulk. Bukan lama, 30 ayat je surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ila akhir. Kan, 30 ayat je. Kalau tuan-tuan naik motor daripada rumah, daripada masjid ke rumah, settle lain. Ya. Yang mana penyelamat kita daripada azab kubur. Jangan tinggal. Baca lah ya, sikit je. Ya. Yang pertama, kata Nabi baca Quran. Syurga rindu ada. Yang kedua, Nabi kata syurga rindu kepada wahafizil lisan, orang yang jaga lidah. Lidah ni kita lidah ni cakap benda yang perlu je, tak perlu jangan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kalaulah kamu benar-benar beriman kepada Allah dan ayat cakap yang baik, tak diam. Sebab tuan-tuan tengok para wali Allah, para alim ulama, dia banyak bercakap, dia banyak diam. Dia banyak diam. Tak ada bimbang. Setiap perkataan yang ma'yalfazu, ya, tiadalah apa yang kita lafazkan melainkan di kiri kanan kita ada malaikatnya yang mencatatkan. Ma'yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cakap ada yang kita catat. Ya, jadi cakap benda-benda baik. Ajar lidah kita, mulut kita cakap benda baik. Jangan cakap benda tak elok. Kalau kita rasa benda tu kita cakap menyakit hati orang, jangan cakap. Jangan cakap. Dalam Quran pun Allah sebut macam-macam kan. Qaulan syadidan, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan, ya, qaulan baligha. Dalam Quran Allah sebut macam-macam cara Allah akan kita cakap. Ya, tapi yang disuruh adalah bercakap yang baik. Yang tak baik dengan cakap semua. Kalau tahu benda itu kalau satu benda itu fitnah atau baik, jangan. Sekarang orang tak bercakap. Sekarang orang tak buat fitnah lalu sini. Sekarang orang buat fitnah benda ni. Ni masuk dalam ni. Ini lagi kekal daripada fitnah ni. Fitnah ni mungkin 3-4 orang aja tengok. Contoh saya cerita dengan imam dengan Bilal 5 orang aja tengok. Habis tu habis. Imam 3, baru orang lain 4 orang. Dalam masa seminggu baru 10 orang aja tengok fitnah tu. Tapi bila tentang fitnah, benda-benda ni berapa ramai yang baca? 1 minit berapa ramai yang baca? Lepas tu tuan-tuan nak delete kat mana? Nak buang kat mana? Besok tak akan nak jawab lah. Pegang baik ayat 65 surah Yasin. Jangan main. Allah kata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni lah. Mulut tak boleh cakap, dari kaki kita cakap, tangan kita cakap, mata kita cakap, telinga kita cakap. Betul ya Allah, aku yang tengok. Jari kata betul ya Allah, aku yang naik. Ya, mata kata betul, aku tengok. Ya, anggota lain kata betul, aku jadi saksi. Tengok. Yang ramai ni, ya, benda ni benda yang bahkan merosakkan kita di akhirat. Ingat hadis Nabi, ma huwa al-muflisu. Siapa orang muflis di akhirat? Next time kita bicara. Orang lain tak cepat. Ya, pukul 12 tak habis. Ya. Tuan-tuan kata bila tu Ustaz nak berhenti. Dia kata pukul 9, ada 3 minit lagi. Ya, saya pernah pada janji. Betul? 3 minit. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, surga rindu ya, pada orang yang jaga. Jaga mulut. Ya. Cakap benda yang baik, berzikir kepada Allah, gunakan mulut itu. Ya. Yang ketiga, Nabi kata mamut inal jihad. Yang ketiga, rindu surga kepada orang yang suka beri makan orang. Orang yang suka beri makan orang. Orang yang suka impak makanan.
So dirindukan. Orang yang suka sedekah. Ya, contoh malam ni ada kuliah, dia atur nasi balik di kambing. Contoh, jangan terasa lah pula. Contoh, orang contoh. Ada masalah dia beri buat makan. Sebab makan orang semua beri. Sedia beri orang makan. Kita beri semua orang lelaki yang jadi rezeki, beri anak isteri dia makan. Besar pahala. Tapi dengan syarat jangan kau hokek babi makan. Kita beri makan, budak tu malas, budak tak dia kau cakap, isi saja. Ya, makan dia buat. Pagi petang 5 kali kau malas tak pun. Jadi itu mengokek. Jangan mengokek. Apa yang kita dah beri ikhlas kan? Betul. Kelebihan beri makan orang ni besar pahala tuan. Saya nak cerita. Kekuatan sedekah ni bukan calang-calang. Itu sebab dalam Quran sebut surah Al-Munafiqun hujung apa kata? Dekat hujung ni. Ya Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kalau dia boleh bangkit fa as-saddaqu wa akum minas sabiqin. Kalau Allah sebut Quran, orang yang dah mati ni dia minta kepada Allah, kalau boleh dia nak balik ke dunia walau seminit. Sekejap tak apa. Apa dia nak buat? Fa as-saddaqu. Dia nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan dia nak jadi orang saleh. Dia tak cakap nak sembahyang, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak bayar zakat tak? Dia kata fa'as-sadaqah, aku nak sedekah. Kita ingat tak kisah seorang sahabat Nabi waktu nak wafat, nak meninggal dunia, dia sebab apa? Tak perhatiin kan? Sebiji tamah. Apabila Nabi tanya, sahabat tadi Rasulullah, kenapa dia sebut tu? Rupanya sebelum dia meninggal dunia, ada orang minta sedekah. Tapi tamah tu sebiji, dia koyak dua, dia bagi orang tu sebelah, dia ambil sebelah. Masa dia meninggal, itulah amalan terakhir. Jadi apabila dia nampak ini balasan yang Allah Ta'ala bagi sebelah korma tu, itu yang dia berasa menyesal. Kalau dia tahu sebiji tamah tu dia bagi. Yang tentang kelebihan orang sedekah ni. Orang yang suka infak, dia suka beri makan orang. Banyak. Ada 19 ke 18 hadis tentang kelebihan sedekah. Ada? Beri kelebihan sedekah. Jadi gaji-gaji. Sebab duit kita yang ke rumah tu, pindahkan dia ke masjid. Pindahkan dia ke tabung-tabung masjid yang memerlukan. Sebab itulah besok modal kita di akhirat. Di dunia kita pergi supermarket, seluk kocek cari duit untuk beli barang, okey? Dekat akhirat besok seluk kocek cari pahala nak menyelamatkan diri daripada azab Allah. Dia dekat dunia tak buat. Macam duit yang kita banyak-banyak simpan tu, jangan simpan sangat. Jangan simpan, mati dia jadi hati saka. Kan Nabi kata, yang nama rezeki kita 3 je. Apa yang telah kita makan, habis, itulah rezeki kita. Apa yang telah kita pakai, lusuh, itulah rezeki kita. Apa yang telah kita sedekahkan, itulah rezeki kita. Yang lebih tu Nabi kata adalah hak orang-orang yang hidup. Kalau lah, bukan kalau lah, tak Allah jangan. Katalah mati malam ni, yang ada kat rumah tu untuk siapa? Untuk waris. Kita boleh pakai lagi. Pakailah sikit, yang buat kapas, buat kerana, itulah yang kita boleh pakai. Itu je lah, habis. Yang lain hak dia pula. Kita boleh halal, tak boleh, itu memang hak dia. Quran yang kata. Wasiat pun kita tak boleh wasiat semua. Kita tak boleh kata, okey, aku mati harta aku sesen pun nak waris dengan Nabi. Aku nak wasiat, boleh ke? Wasiat hanya boleh dilaksana 1/3 sahaja. Marahin tetap telah. Sebab dia mesti hidup dia jangan beratkan tangan. Tarik masuk. Inilah saham kita di akhirat. Kita selalu masuk ASB, ASN ni, buka satu buku baru. ASK, Amanah Saham Hubung. Hari-hari kena masuk. Saya buat contoh sebagai penutup. Pada banyak bincang lain masuk. Cuba kat rumah kita cari satu mak macam ni. Satu mak macam ni. Taruh dalam tu duit RM1 je. Jangan duit banyak-banyak. Tuan-tuan basah, kan ada duit pecah kan. Duit sikit-sikit tu, jangan pakai. Masuk dulu. Lepas tu tutup dengan kopiah atas dia.
Setiap kali tuan-tuan nak pergi masjid, jangan banyak, ambil RM2 cukup. RM2 cukup. Ambil RM2 cukup. Zuhur RM2, Asar RM2, Subuh RM2, Maghrib RM2, Isyak RM2. Jadi berapa ringgit dah? RM10. Sebulan tuan-tuan akan infak pada Masjid Al-Munawwarah 300. Setahun tuan-tuan akan infak pada masjid ini berapa banyak? 3,600. Kalau 10 orang buat macam itu, setahun masjid ini ada 36,000 untuk 10 orang saja. Kalau 100 orang, tak 360,000. Bukan setakat pasar metron. Saya rasa boleh taruh lift dalam masjid ni, eskalator rumah kita semua sekali. Ada eskalator. Kenapa? RM2 dia bawa, jangan banyak. Tuan-tuan, nak sedekah RM2 ringan ke nak sedekah 300 sebulan ringan? RM2 ringan. Cuba kumpul sebulan tu 300 sampai bawa pergi masjid, masukkan. Boleh masuk tak di dalam tabung? Tak masuk dia, tuan-tuan. Dia main-main kat lubang saja. Keluar, naik, turun, naik, turun, naik. Akhirnya dia masuk balik esok. Dia keluar je. Dia kadang-kadang kita tengok teman, tuan-tuan, contohnya kita pergi masjid, kadang-kadang pakai jubah putih macam saya ni, dalam ni bawa duit RM100, RM50, RM20, RM10, RM5 sikit. Dia susun dah cantik dah, dan dia dah hajau jari ni. Bila tabung lalu, masuk, ambil yang tengah sekali. Jangan salah ambil. Ya? Dulu ada tabung jalan, sekarang tak ada kan? Dulu tabung jalan. Ya? Masa imam baca khutbah, biasa tabung jalan dulu. Lalu depan kan? Masa tu biasa dia tengah mamai. Antara jaga dan tak jaga kan? Dia tengah mamai, dia tu sungguh-sungguh. Tabung pun lalu. Bila tabung lalu, dia pun nak cepat. Dia pun seluk, tarik, masuk. Habis dia masuk, tabung lepas, dia tengok. Alamak, yang umur kena. Agak-agak macam mana dia tengok tabung? Mau tembus tu dia tengok. Habis sembahyang dia tengok tabung tu. Macam mana nak buat? Bukan tuan-tuan lah. Itu hakikat kita. Ya, hakikat saya nak sedekah. Jadi kalau takut itu, baik tuan-tuan bagi RM2 saja. RM2 satu waktu. Zuhur RM2, Maghrib RM2. Akhirnya sebulan tuan-tuan boleh bagi RM300 pada masjid itu. Masjid guna buat apa? Buat bayar api. Besok terang kubur kita. Buat beli kapet. Setiap kali orang semayang sujud, kita dapat pahala. Tak boleh balik balik. Buat RM2, okey? Balik dia buat macam tu. Setiap kali tuan-tuan angkat sanggup, ambil RM2. Angkat sanggup, ambil RM2. Kalau tak cukup, pergi masjid, tukar. Saya punya bisnes senang. Setiap kali belanja orang bagi RM2 jangan pakai. Buat balik, masuk. Buat balik, masuk. Tukar dia besar, duit kecilnya masuk situ. Biar dia banyak tahu. Setiap kali pergi ambil. Kadang ikutlah berapa, 3 ke 2 ke tarik. Kita lebih senang dan ikhlas. Daripada tuan-tuan nak bagi 300, mana nak lepas? Akhirnya ambil RM10 lah, 300 masuk balik RM10. Kita banyak sedekah. InsyaAllah. Jadi zikir cukup sekali ini kita berbicara pada malam yang boleh tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kami masa tuan-tuan dan puan-puan pada malam yang pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Imam Kabilan yang menjemput saya pada malam ini. Alhamdulillah di kekosongan itu hadir. Alhamdulillah sahabat sesama tuan-tuan. Setakat orang kata nak sampai ilmu pun tak ada. Nak sampai ilmu pun tak ada. Yang sampai kena tak ada kawan ilmu. Kawan ilmu lain. Dia datangkan kitab dan sebagainya. Saya tak ada pakai handphone je. Itu pun kau pimpin daripada orang punya. Orang tak ada ilmu kan? Jadi tolong jangan sampaikan. Ilmu kan saya punya. Ilmu kat Allah punya saya sampaikan. Kalau betul daripada Allah, kalau salah daripada saya sendiri. Akhirnya sama-sama kita minta kepada Allah. Allah punya kesihatan, punya kesejahteraan, panjangkan usia kita dalam iman dan takwa, dan Allah memanfaatkan apa rezeki yang Allah bagi pada kita untuk jalan kereta Allah SWT, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسأل الصحة والعافية والمعرفة دائما في الليل والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجنا من خزي وعذاب الآخرة. اللهم تبع أعمالنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع قلوبنا وإلى خالق كريمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مسرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والله أعلم. Sekian saja tazkirah kali ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.